Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali bersama dengan saya Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah tahun 5 di bawah tajuk Ar-Rihlatu ila Hadiqatil Hayawanati, iaitu bercuti di Taman Haiwan. Jom kita mulakan. Baiklah, murid-murid tahun 5 sekalian, anak-anak semua boleh buka buku teks JAIS tahun 5 Bahasa Arab di halaman yang ke-35, di mana di sini ada satu dialog yang berlaku antara Sakinah dan juga Madihah, di mana perbualan ini menceritakan kisah mereka berada di taman haiwan ataupun zoo. Jom kita baca terlebih dahulu petikan dialog antara Madihah dan juga Sakinah. Alu, sabahul khair, ya Madihah, aina kunti bil amsi? Sabahun nur, kuntu zahibatan ila hadiqatil hayawanati fi ulu kelang cba'a usrati. Maza ra'aiti hunaka? Ra'aitu ba'dal hayawanatil muftarisati kalfili wal-thu'bani wal-asadi wal-namiri wal-dubbi wal-zi'bi wa ra'aitu aidan al-qirda. Hal hunaka tuyurun kattawusi wal-babgha'i wal-na'amati? Na'am. Ma ajmalat tawusa bi ajnihatin mulawwanatin wa hunaka aidan al-babgha'u wa kathiratun minat tuyuri al-mukhtalifah. Innani masruratun bihadhihi rihlah. Masya Allah, rihlatun mumti'atun. Sa'azhabu ila hadiqatil hayawanati fil utlati al-qadimati insyaallah. Ma'assalamah ya Sakinah. Ila liqa ya Madihah. Baiklah anak-anak murid sekalian, begitulah tadi dialog di antara Sakinah dan Madihah ketika mereka pergi ke taman haiwan ataupun zoo tadi. Jom kita tahu maksud. Baik, di sini Ustaz dah cerakinkan beberapa petikan untuk kita amati apa maksud bagi setiap dialog yang telah dikeluarkan ataupun yang telah kita baca sebentar tadi. Baik, yang pertama. Alu sabahul khair ya Madihah, aina kunti bil ams? Maksud dia adalah, hello, selamat pagi wahai Madihah, di manakah kamu semalam? Sabahun nur, kuntu zahibatan ila hadiqatil hayawanati fi ulu kelang cema'a usrati. Selamat pagi, saya telah pergi ke taman haiwan di Ulu Kelang bersama keluarga saya. Nombor 3, Maza ra'aiti hunaka? Apa yang kamu lihat di sana? Apa jawapan dia? Nombor 4, Ra'aitu ba'dal hayawanatil muftarisati kalfili was-su'bani wal-asadi wan-namiri wad-dubbi waz-zi'bi wa ra'aitu aidan al-kirda. Saya melihat sebahagian daripada haiwan liar seperti gajah, ular, singa, harimau, beruang dan serigala. Saya juga melihat kera. Nombor 5, hal hunaka tuyurun kattawusi wal babgha'i wan na'amati? Adakah di sana terdapat burung seperti burung merak, burung kakak tua dan burung unta? Nombor 6, na'am. Ma ajmal at-tawusa bi ajnihatin mulawwanatin wa hunaka aidan al-babgha'u wa kathiratun min at-tuyuri al-mukhtalifah. Innani masruratun bihazihi rihlah. Ya, tidak ada yang lebih cantik daripada merak dengan sayapnya yang berwarna-warni. Di sana juga ada kakak tua dan bermacam-macam jenis burung. Sesungguhnya saya gembira dengan lawatan ini. Nombor 7. Masya Allah, rihlatun mumti'atun. Sa'azhabu ila hadiqatil hayawanati fil utlati al-qadimati. InsyaAllah. Masya Allah, lawatan yang menyeronokkan. Saya akan pergi ke zoo pada cuti akan datang jika diizinkan Allah. Nombor 8, ila liqa ya Madihah, hingga bertemu lagi wahai Madihah. Nombor 9, ma'assalamah ya Sakinah, jumpa lagi wahai Sakinah.
Nampak tak? Dekat dalam dialog ni dia ceritakan tentang Sakinah dengan Madihah. Madihah pergi ke zoo, pergi ke zoo untuk melihat haiwan. Okay? Dan kalau kita tengok ada dua yang Ustaz boleh cuba nampakkan kat sini adalah dua perkataan yang kita boleh selalu gunakan dalam perbualan kita, iaitu sabahal khair, selamat pagi. Kan jawapannya sabahan nur, selamat pagi. Itu antara ucapan yang kita boleh ucapkan ketika kita berkomunikasi dengan rakan-rakan kita. Antara yang lain yang terakhir ni lah ilal liqa, ma'assalamah wa ilal liqa. Okay, ini antara kata apa, ucapan-ucapan yang biasa kita boleh gunakan dalam perbualan harian kita. Baik. Tajuk petikan ini biasanya bila ada petikan ataupun dialog mesti akan ada soalan kefahaman. Tapi untuk standard darjah 5 ni dia ada upgrade sikit, dia ada advance sikit di mana kita kena tahu juga ma'anil mufradat ataupun kata seerti bagi satu-satu perkataan. Kata seerti itu maksudnya perkataan itu juga kita boleh gunakan perkataan lain yang membawa maksud yang sama. Okey, sebagai contoh dekat muka surat ini kita ada 4 perkataan ma'anil mufradat, kata seerti. Yang pertama ar-rihlatu. Ar-rihlatu sama ertinya juga dengan an-nuzhatu yang membawa maksud makan angin ataupun lawatan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, mumti'atun. Sama juga maksudnya kalau kita guna masruratun. Apa maksud dia? Apa maksud mumti'ah? Apa maksud masrurah? Maksud dia ialah menyeronokkan. Nombor 3, al-qadimatu. Okey, kalau di dalam buku teks dia tulis al-madiyatu. Sedangkan al-qadimatu maksudnya akan datang. Al-madiyatu maksudnya yang lepas. Jadi dia tak jadi kata seerti. Okey, jadi yang sebenarnya ialah al-mustaqbalu. Okey, boleh tukar dalam buku teks masing-masing. Yang lebih sesuai untuk membawa maksud akan datang ialah al-mustaqbalu. Al-qadimatu akan datang, al-mustaqbalu pun akan datang. Sama maksud dia. Baik, nombor 4, al-mutlatu. Nombor 4, al-utlatu sama juga maksud dia dengan al-ijazatu yang membawa maksud cuti. Maaf ya, ada sikit kesilapan titik di situ. Okay, jadi ada 4 perkataan yang kita nak kena tahu ma'anil mufradat dia. So ada 8 perkataan yang kita kena hafal. Ar-rihlatu, an-nuzhatu, mumti'atun, masruratun, al-qadimatu, mustaqbal, al-utlah, al-ijazah. Mungkin boleh buat lagu sebagai contoh. Apa lagi Ar-rihlatu an-nuzhatu mumti'atun masruratun. Contohlah. Bolehlah buat lagu apa-apa kan. Lagu Jejek Semut ke. Ar-rihlatu an-nuzhatu mumti'atun masruratun al-qadimatu al-mustaqbal al-utlatu al-ijazatu. Boleh dah juga kan lagu Jejek Semut. Bolehlah ulang lagi sekali. Kita ulang lagi sekali. Ar-rihlatu an-nuzhatu mumti'atun masruratun al-qadimatu al-mustaqbal al-utlatu al-ijazatu. Dah boleh dah ma'anil mufradat dia. Okey. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada dia ada advance sikit. Tadi kita dah belajar kata seerti. So sekarang ni kita kena tahu juga kata berlawanan. So kalau kata berlawanan dalam bahasa Arab kita sebut adadul kalimat. Adadul kalimat. Kalau kata seerti kita sebut ma'anil mufradat. Kalau kata berlawanan kita sebut adadul kalimat. Adadul kalimat ni dah sasalah makna dia berbeza. Contoh kalau malam, siang lawannya malam. Macam itulah. Okay. So sabahu yang pertama maksud dia pagi. Lawan dia masa'u petang. Okay. Bil amsi maksud dia semalam. Lawannya al-yauma, hari ini. Al-muftarisatu maksudnya liar ataupun buas. Ini biasa untuk haiwan. Lawannya jina. Al-alifatu jina. Nombor 4, ra'aitu, saya melihat. Dalam buku tulis dia tulis syahadatu. Syahadatu maksud dia saya melihat juga. Jadi tak berlawanan. Sebenarnya tukarkan sami'tu, saya mendengar. Mungkin boleh tukarkan di buku teks masing-masing. Sami'tu, saya mendengar. Pun boleh kita sambung lagu Enjek-Enjek Semut tadi. Sabahu masa'u bil amsi al-yawma al-muftarisatu
Al-alifatu, ra'aitu, sami'tu. Macam itulah kononnya, okay? So bolehlah kita gunakan apa-apalah, kalau kita kreatif kita gunakan apa-apa saja untuk kita cuba untuk kita mengingat. So ada 8 juga perkataan yang kita kena hafal untuk kita tahu kata berlawanannya. So 8 dengan 8, 16 perkataan yang kita boleh tahu hari ini untuk kita hafal dia punya maksud dan juga kata seerti dan juga adadul kalimat, kata berlawanan. Boleh? Baik. Seperti biasa, bila ada soalan petikan akan ada soalan kefahaman. Jadi kat sini ada 7 soalan kefahaman yang perlu dijawab oleh murid-murid dan ustaz mengharapkan kamu cuba untuk buat latihan ini berdasarkan petikan yang ada di sebelah tadi. Okey, boleh buat di dalam buku latihan bahasa Arab dan boleh hantar kepada guru bahasa Arab masing-masing. Okey, baik. Ustaz ada buat dia punya ringkasan. Okey, kita nak terangkan, ustaz nak terangkan apa macam mana cara nak menjawab dan juga macam mana nak fahamkan soalan. Okey, pertama kita kena tahu kata tanyalah. Okey. Soalan nombor 1. Ila aina zahabat madihah wa ma'aman? Ila aina, ke manakah zahabat madihah? Madihah pergi. Wa ma'aman, dan bersama siapa? So biasanya dalam soalan bahasa Arab ni, soalan pertama dia ada dekat orang kata apa, dialog yang pertama ataupun perenggan yang pertama ataupun baris yang pertama. Biasanya di situ. So caranya macam mana? Bila dapat soalan, kita kena jawab dengan jawapan penuh. Kita tak boleh buat jawapan pendek. Boleh, tapi markahnya pun pendek lah. Markahnya sikit. So caranya macam mana? Kita kena ambil daripada pangkal soalan. Caranya ialah kita kenal pasti mana kata tanya. Okay, kat sini adalah kata tanya Aina. Jadi jangan ambil Aina, ambil selepas Aina. Salin balik, zahabat madihah. Nampak tak zahabat madihah? Kemudian cara nak cari jawapan ialah cari dekat, kalau soalan 1 biasanya ada di tempat yang pertama ataupun di baris yang pertama dalam perenggan. So caranya ialah zahabat madihah ni, cari perkataan ni, zahabat madihah dalam perenggan. Kalau kita tengok balik perenggan kita ataupun kita tengok balik kita punya teks di sini, cari dekat zahabat madihah. Lebih kurang nampak tak? Walaupun dia tak sama zahabat, yang ni zahibatun. Tapi dia hampir-hampir sama. Zahibatun ila hadiqatil hayawanat fi ulu Kelang. Betul tak? So ini jawapan dia. Tapi kalau kita perasan, dekat soalan ni ada 2 tanda soal. Ada 2 tanda soal. Wa ma'aman. So, kita pun tadi dah jawab. Zahabat madihah ila hadiqatil hayawanat. Kita nak sambung tadi ada fi ulu Kelang pun boleh. Ada ma'a kan? Ma'a usratiha. Tadi kalau tengok dekat ayat tadi pun ada ma'a usratiha. So, inilah jawapannya. Okey, dapat? Okey, nombor 2. Aina taqa'u hadiqatil hayawanat? Di manakah terletaknya hadiqatil hayawanat? So tadi kita dah nampak kan dia dah tulis letaknya kat mana. Okey, kat mana? Kat Ulu Kelang kan. Okey, jawapan dia Ulu Kelang. Betul. Tapi kita kena ambil daripada pangkal soalan. So kita kena pasti mana kata tanya. Kata tanya ialah yang depan ni, aina. So ambil dari selepas dia, taqa'u, nampak? Taqa'u hadiqatil hayawanat fi Ulu Kelang. Ini baru jawapan dia. Nampak? Okey, baik. Nombor 3. Uzkur salasata minal hayawanatil mawjudatu fiha. Sebutkan 3 daripada haiwan-haiwan yang terdapat di zoo. Di sana tu di zoo lah. So kita pun salin balik daripada daripada pangkal soalan. Kat sini dia tak adalah pangkal soalan tu. Cuma kita nampak, yang kita boleh nampak, ini adalah arahan soalan dia. Uzkur salasata min. So kita pun ambil daripada al-hayawanati al-mawjudatu fiha hiya al-fil. Okay, zirafah ni salah tidak ada zirafah kat sana. Bolehlah ambil perkataan haiwan lain. Ada dubun, ada asadun, ada apa lagi kat situ. Az-zi'bu, kan, contohlah kan. Ustaz tak pasti zirafatun ada ke tadi? Ustaz tak perasan. Kita tengok balik, ada tak zirafatun? Tak ada. Ada su'banun, al-asadi. Okay. Boleh tengok balik di sana, di dalam teks masing-masing. Okay, wal asadi. Bagi 3 sahaja. Okay, baik. So, nombor 4. Uzkur juga. Uzkur salasata juga. 3 juga. Minat tuyur al-mawjudah. Dia nak tuyur pula. Tuyur ni apa? Burung. So, jawapan dia ialah
Ambil juga daripada pangkal soalan. Okey. At-tuyur al-mawjudah fiha huwa tawus, satu, babra, burung kakak tua, na'amatun, burung unta. Boleh dapat? Okay. Kena ambil daripada pangkal soalan. Boleh je nak tulis terus 3 tu, tapi markah pun akan jadi separuh sebab kita tak jawab penuh. Okey, baik. Nombor 5. Maza tahaddasa madihah an rihlatuha. Apa yang madihah, apakah cerita madihah daripada lawatan itu? Apa yang dia ceritakan daripada lawatan dia? Okay, so Maza nak ambil jawapan, ia ialah ambil daripada pangkal soalan. Ini kata tanya, kenal pasti dulu, jangan ambil dari selepas. Tahaddasat madihah an rihlatiha. Okay, so nampak tak tahaddasat? So cari perkataan tahaddasat dalam teks. Kita pergi dekat teks, cari perkataan tahaddasat dalam teks. Ada tak? Ada tak tahaddasat? Apa yang diceritakan dalam ni? Ada tak tahaddasat? Kita tak jumpa. Ada tak? Okey, tak ada tak ada pun perkataan tahaddasat tu. Tapi kita boleh faham tak ceritanya tadi tu, apa yang Madihah ceritakan? Madihah cerita tentang apa? Madihah dia ceritakan tentang kegembiraan dia apabila dia berada di dekat dalam tu tadi. So kita pun ambil daripada tahaddasat madihah an rihlatiha. Nampak tak sama dengan atas? Okey. Innaha masruratun bihazihi rihlah. Dia seronoknya ada tertinggal waw Masruratun bihazihi rihlah. Dia seronok dengan percutian ataupun lawatan itu. Okey, dapat? Okay, nombor 6. Bima sya'arta madihah min rihlatiha. Bima sya'arta sya'arat. Bima sya'arat madihah min rihlatiha. Apa yang dia perasaan dia apabila dia bercuti tu. So jawapan dia pun sama. Innaha masruratun bihazihi rihlah. Okey. Nombor 7, Allah Akbar. Mal mawdu' al-munasib li hazil qissah. Apakah tajuk yang sesuai dengan kisah ini? So dalam buku teks pun dah ada dah kan tajuknya. So ambil daripada al-mawdu' al-munasib li hazil qissah ar-rihla ila hadiqatil hayawanat. Okey. Tapi kalau kita tengok balik dekat soalan nombor 6 ni, agak-agak dapat jawapan penuh ke tak? Dapat markah penuh tak? Sebab dia jawab madihah masruratun bihazir rihlah. Okay, pada Ustaz dia tak dapat markah penuh sebab dia kena ambil daripada sya'arat madihah min rihlatiha hiya madihah masuratun bihazihi rihlah. Barulah ayat tu jadi lengkap. Okey. Jadi ini adalah dia punya teknik-teknik cara nak menjawab soalan kefahaman ataupun petikan dalam bahasa Arab. Sama juga ambil daripada pangkal soal jawapan. Baik, sampai di sini sahaja perkongsian Ustaz untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu ar-rihlatu ila hadiqatil hayawanat, percutian ataupun lawatan ke taman haiwan ataupun zoo untuk tahun 5 pada hari ini. Jadi jika ada sebarang persoalan ataupun komen, boleh tinggalkan di ruangan komen di rakaman YouTube ini, dan jangan lupa untuk like serta subscribe dan juga share channel YouTube Ustaz untuk manfaat kita bersama. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.